Hubungan yang rapat dengan Ahlullah, yakni orang yang hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kerap menghadirkan diri dalam majlis-majlis mereka, akan menambahkan kekuatan agama dan akan menghasilkan kebaikan dan keberkatan. Rasulullah SAW telah bersabda, "Mahukah aku tunjukkan kepada kamu satu perkara yang menguatkan agamamu, dan dengannya kamu akan mendapat kebaikan dunia dan akhirat? Hendaklah kamu selalu bersama dengan orang yang mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala." Adalah penting untuk memastikan siapakah sebenarnya Ahlullah. Ahlullah ialah mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kekasihnya Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan untuk umatnya dan berfirman dalam kitabnya yang suci. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikutilah aku. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, Maha Mengasihani. Al-Imran ayat 31. Oleh itu, orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan sempurna, maka sebenarnya dialah Ahlullah. Setakat mana seseorang itu jauh daripada amalan sunnah Rasulullah SAW, setakat itu juga dia akan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para mufassir menerangkan bahawa orang yang mendakwa mencintai Allah Subhanahu Wa Taala tetapi menentang sunnah Rasulullah SAW adalah seorang pendusta. Kerana kaedah dan prinsip cinta ialah sesiapa yang dicintai, maka rumahnya, dinding-dindingnya, halamannya, tamannya, malah haiwan peliharaannya pun turut dicintai. Seorang pujangga bermada, "Aku melalui tembok-tembok bandar Laila. Aku mencium tembok ini dan mencium tembok itu. Bukan cinta bandar itu yang mengasyikkan hatiku, tetapi cinta si dia yang mendiami bandar itu." Seorang penjaga lain bermada, "Kamu menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kamu mendakwakan cinta kepadanya. Demi Allah, ini adalah perkara yang pelik. Jika cintamu benar, pasti engkau mentaatinya, kerana kekasih patuh kepada yang dikasihi." Ringkasnya, selepas dipastikan bahawa seseorang itu termasuk dalam kalangan Ahlullah, maka hendaklah kita mengukuhkan hubungan dengannya, sentiasa menghadirkan diri dalam majlisnya dan mengambil manfaat daripada ilmunya. Amalan ini akan menjadi sebab untuk kemajuan agama, dan amalan ini juga adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW telah bersabda, "Apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka hendaklah kamu dapatkan sedikit sebanyak hasilnya." Para sahabat radhiyallahu anhu berkata, "Apakah taman-taman syurga ya Rasulullah?" Baginda SAW menjawab, "Majlis-majlis ilmu." Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Luqman Al-Hakim alaihi salatu wassalam telah menasihati anaknya, 'Wahai anakku, ambil berbalah untuk duduk dalam majlis-majlis ulama' dan dengarilah kata-kata para hukama, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan hati-hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan." Hukama ialah orang yang mahir dalam ilmu agama. Dalam sebuah hadis yang lain, didapati bahawa seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Siapakah sahabat yang paling baik buat kami?" Nabi SAW bersabda, "Seseorang yang apabila kamu memandangnya, kamu akan teringatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Percakapannya menambahkan ilmumu dan amalannya mengingatkan kamu kepada akhirat." Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, maksudnya, "Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaklah kamu berada bersama-sama orang yang benar." At-Taubah ayat 119. Para mufassir menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan orang yang benar dalam ayat di atas ialah guru-guru mursyid, kerana sesiapa yang berkhidmat kepada mereka akan maju dan mencapai darjat kerohanian yang tinggi dengan tabiat dan kekuatan kewalian yang terdapat pada mereka. Mafhum daripada nasihat Syekh Akbar rahmatullah alaih,
Sekiranya amalan-amalan kamu belum mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka hendaklah kamu mencari guru mursyid, kemudian berkhidmatlah kepada beliau dan tinggallah bersamanya sambil belajar daripadanya, serta rundingkanlah segala masalah dunia dan agama kamu dengannya, supaya dia dapat membimbing kamu ke arah mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala.